Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk darab dan bahagi perpuluhan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 99. Kita akan sama-sama menjawab soalan 3G hingga L. Soalan G, berapa darab 8.6 bersamaan 31.39. Maksudnya kita perlu isikan tempat kosong atau petak kosong nombor yang sesuai. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini kita kembali kepada nombor ataupun nombor bulat yang paling mudah untuk kita fahamkan kehendak soalan. Okey, kita andaikan ibarat seperti 2 darab 3 bersamaan 6. Okey, jadi kita cuba petakkan di nombor 2 ataupun maksudnya kita andaikan kita tak tahu. Okey, mungkin 2 darab 3 kita tahu 6 ataupun berapa kali 3 jawapannya ialah 6, kan? Okey, maksudnya berapa kali 3 6 dan kita tahu secara congak 3 kali 2 ialah 6. Okey, jadi untuk mendapatkan nombor di dalam kotak ni, cara dia ialah kita akan buat operasi songsangan, iaitu kita akan bahagikan. Okey, maksudnya 6 akan bahagi 3, kita dapat jawapan dia 2. Maksudnya nombor dalam kotak ni ialah 2, iaitu 2 kali 3 6. Okey, jadi sama juga seperti soalan G ni, untuk mendapatkan nombor di dalam kotak kita akan bahagikan. Okey, maksudnya 31.39 kita akan bahagi 8.6. Okey, jadi kita tulis dulu ayat matematik yang baru, iaitu 31.39 kita akan bahagi 8.6. Cuma di sini nombor nak dibahagi itu ialah nombor perpuluhan. Jadi cadangan cikgu, kita perlu jadikan 8.6 ni kepada nombor bulat, iaitu kita gerakkan titik perpuluhan ke hujung. Okay, jadi 86. Okay, nombor pembahagi juga, kita juga akan ikut sama, gerak satu kali ke kanan. Jadi kita dapat nombor dia 303.9 akan bahagi 86. Okay? Okay, jadi kita akan selesaikan macam tu. Okay, sekarang kita tulis balik 86. Okay, dia 303. 303.9. Okey, kita boleh bahagi dah sebab 86 itu nombor bulat. Okey. Tadi kita nak bagi 8.6 susah Okey, sekarang kita nak bahagi, cuma nombor nak dibagi tu ialah nombor 86, kita perlukan sifir 86. Jadi cikgu cadangkan kita buat tulang ikan yang mana kita ada nombor 86 dan kita gariskan. Okey. Kita buat pemisah. Sekarang kita buat sifir 8 dahulu. Okey. So 8, 16, 24, kemudian 32, dan 40 dan seterusnya 48. Buat sikit-sikit Okay, sekarang sifir 6, 12, kemudian 18, 24, 30 dan 36. Okey, ini cikgu nak buat sifir Maksudnya kita akan tambah 8 tambah. Ni memang 86, 1 kali 86, 86. Okey, sekejap cikgu alih ni. Dia ganggu Okey, kita alih ke bawah sini. Okey. Sekarang kita kembali. Okey, yang pertama 86 lah.
Okey, yang kedua, okey, 16 tambah 1 kita jadi 17. Jadi 172. Okey, ini 24 tambah 1 jadi 25. Jadi 258. Kita akan cari sifir 86 yang hampir dengan 313. Okey, 32 tambah 2, 34. Jadi 344. Okey, kita bagi ini boleh. 40 tambah 3, 43. 43 sifar. Dan 48 tambah 3, 51. Jadi 516. Jadi untuk sifir 86 yang hampir dengan 313 ialah 258. Jadi dia ialah 1, 2 dan 3. Jadi kita buat sini 3 kali 86 iaitu 258. Kemudian kita tolakkan. 3 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 13. 1 jadi sifar. 13 tolak 8, 5. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. 3 jadi 2. 10 tolak 5, 5. Okey, kemudian ini sifar. Bila ada titik perpuluhan dan kita turunkan 9, dia jadi 559. Okey, kita teruskan dengan sifir tadi. Berapa kali 86, 559. Jadi kita teruskan. 48, sifir 8, dia jadi 56. Kemudian 64. Sifir 6 pula 42. Betul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7, 42 dan 48. Sekarang kita tambah 56 tambah 4, 60. Jadi 6 sifar 2. Dan ini 64, 6, 88. Jadi 559 yang hampir ialah 512. 516. Kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita ambil 6. Kita tulis 5, 1, 6. Kemudian kita tolakkan. 9 tolak 6, 3. 5 tolak 1, 4. Dan 5 tolak 5 sifar kita biarkan. Jadi bila ada baki ni, kita wujudkan satu sifar. Kemudian kita turunkan. Sekarang nombor ni ialah 430. Okay, berapa kali 86 430? Okay, kita dapat kat sini iaitu, ada kat sini iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita buat sini 5. Kita tulis ni 430. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat sifar, sifar dan sifar. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan J ni iaitu 3.65. Okey. Jadi nombor dalam kotak ni ialah 3.65. 3.65 kalau darab 8.6 dia akan jadi 31.39. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan H. 2.7 darab berapa bersamaan 26. Sifar 68. Okey. Masih lagi seperti soalan G tadi, kita cuba beri nombor ataupun ayat matematik yang mudah. Okey, contohnya 3 darab 4 bersamaan 12. Okey. Jadi dia kotakkan dekat tengah ni, jadi kita buat kotak. Ibaratnya 3 darab berapa bersamaan 12. Memang kita tahu jawapan dia 4. Untuk mendapatkan 4 ni kita buat operasi songsangan iaitu 12 akan bahagi 3, dapat jawapan di tengah. Okey. Jadi untuk soalan H ini kita akan buat macam mana? 26.028 akan bahagi 2.7. Jadi kita tulis dulu ayat matematik dia. 26.028 kita akan bahagi 2.7. Okay, so jadi seperti sebelum ini, nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Maka kita akan jadikan dia 27 bila mana kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, nombor ini juga akan ikut sama, dia jadi ke kanan satu kali. Jadi kita boleh buat bentuk lazimnya iaitu 260
260.28 kita akan bahagi 27. Sekarang kita perlukan sifir 27. Tadi cikgu dah tunjuk dah bagaimana nak buat sifir menggunakan kaedah tulang ikan. Okey, yang mana kita buat macam ni. Okey, sekarang cikgu tunjukkan pula kaedah satu lagi, kaedah biasa kita guna, iaitu penambahan berulang. Maksudnya kita akan tambah dan tambah. Okey. Sekarang kita mulakan dengan 27. Bila ditambah 27 terjadi 14 54. Jadi 27 ni 26 bagi 27 tak boleh, kita akan ambil 260. Okey. Jadi kita buat sifir 27 sampai hampir dengan 260. 54 tambah 27. Kita dapat 11 81. Tambah lagi 27. Kita dapat 8 108. Kita tambah 27. Dapat 15 3 135. Kita tambah 27 12 6 1. Okay, masuk jauh lagi. So, kita tambah lagi 27. Jadi 9 8 1. Kita tambah 27. Kita jadi 16 10 11 216. Okay, setakat ni kita ada ni 1, ni 2 kali 7, 2 kali 27, 3 4 5 6 7 8. Kita tambah lagi 27. Kita dapat 13 4 dan 2. Okay, dia sampai 9 saja. Jadi kita akan ambil 9 kali 27. Kalau kita ambil 10, dia jadi 270. Okey. Jadi kita akan ambil 9. Kita akan tulis di 243. Kita tolakkan. Sifar tak boleh nak tolak 3. 10 tolak 3, 7. Ini jadi 5. 5 tolak 4, 1. Jadi ini bakinya 17. Kemudian ada titik perpuluhan dan ada nombor 2. Kita turunkan. Jadi 172. Yang hampir dengan 172 ialah 162, iaitu 6. Jadi 6 kali 27 162. Kemudian kita tolak, kita dapat sifar 7 tolak 6 1. Dan di sifar. Kemudian ada 8, kita turunkan. Okay, nombor sekarang ialah 108. Sifir 27, 108, okey, ada kat sini, iaitu 4. Jadi kita tulis ni 4. 4 kali 27 dapat 108. Okay. Kemudian kita tolakkan dan sifar. Biasanya kalau bahagi, kalau jawapan di sifar di hujungnya, jawapannya mungkin betul lah. Okay. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan H, iaitu 9.64. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan I. Kotak kosong bahagi 2.3 bersamaan 8.97. Okey, kita cuba buat satu contoh nombor yang mudah, nombor 1 digit. Contohnya 8 bahagi 4 bersamaan 2. Okey, maksudnya 2 kali 4, 8. Okey, jadi kita kotak kosongkan nombor di depan. Okey, ibaratnya iaitu berapa bahagi 4. Jawapannya 2. Okey, jadi untuk mendapatkan nombor di dalam kotak ini, kita perlukan operasi song-sangan untuk bahagi ini. Jadi kita akan buat, hakikatnya ialah 2 ini kita akan darabkan dengan 4. Kita akan dapat nombor nak pembahagi itu. Jadi untuk soalan I, nombor di dalam kotak ini untuk kita dapatkan dia, kita darabkan. Okey, jadi kita darabkan 8.97 dengan 2.3. Okey,
Okey, jadi kita tulis tu ayatnya. Ayat matematik iaitu 8.97. Kita akan darab 2.3. Okey. Untuk mendarab nombor perpuluhan, kalau kita buat bentuk lazim, dia jadi macam ni. Okey. 8.97 darab, kita kata 2.3 macam ni. Kita luruskan titik perpuluhan. Namun demikian, kaedah ni agak mengelirukan kerana titik perpuluhannya dia akan jadi 2 tempat perpuluhan. Okey. Nanti jawapan dia. Okey. Cuma kalau kaedah macam ni, cikgu cadangkan kita darab macam nombor bulat. Iaitu, kita gerakkan sampai hujung ni, dia jadi 2 kali. Yang ini kita jadi sekali. Okey. Maksudnya, kita akan darabkan 897 dengan 23. Okey. Maksud dia lagi sekali ialah, kalau buat bentuk lazim akan nampak beza dia. Iaitu, 897 darab 23. Ini lebih nampak beza dia, soalan kaedah dia. Okey, so kita akan buat macam ni, kemudian 2 kali nombor dan kita akan dapat jawapannya. Okey, sekarang kita gunakan sifar 3, iaitu 7 kali 3 21, 9 kali 3 27, tambah 2 29, 8 kali 3 24, tambah 2 26. Kemudian sifar 2 kat bawah ni, jadi 7 kali 2 14, 9 kali 2 18, tambah 1 19, 2 kali 8, 8 kali 2 16, tambah 1 17. Jadi kita tambahkan, kita dapat jawapan yang terakhir. Jawapan dia iaitu 1, 9 tambah 4 13, 9 tambah 1 10, tambah 6 16, 7 tambah 3 10 dan 2. Kemudian jawapan ini kita perlu kembalikan titik perpuluhan sebanyak 3 kali, sebab kita dah gerak 3 kali titik perpuluhan. Jadi titik dekat ujung kita gerak 3 kali, 1, 2 dan 3. Maka kita dapat jawapan yang terakhir, iaitu 20.631. Okay, jadi inilah nombor perpuluhan di dalam kotak. Okay. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan J. 4.05 bahagi berapa bersamaan 2.7. Jadi untuk soalan J, seperti soalan sebelum ni, kita buat satu contoh ayat matematik yang mudah. Sebagai contoh, 10 bahagi 5 bersamaan 2. Okey, maksudnya 10 bahagi 5, 2. Okay, sekarang cuba kita kotakkan yang di bahagian 5 ni. Maksudnya kita tak tahu. Okey, jadi ayat dia ialah 10 bahagi berapa bersamaan 2. Okey, kita boleh buat congak iaitu 10 bahagi 5, 2. Namun demikian, hakikatnya ialah apa? Untuk mendapatkan 5 ini, kita bahagikan 10 dengan 2. Jadi, berbalik pada soalan J kita, untuk mendapatkan nombor di dalam kotak, kita akan ambil 4.05 akan kita bahagikan dengan 2.7. Okay, jadi, kita tulis dulu ayat dia, iaitu 4.05 kita akan bahagi 2.7. Kemudian 2.7 ini perlu menjadi nombor bulat, maka kita akan gerakkan titik perpuluhan ke hujung satu kali, maka nombor pembahagi juga akan gerak ikut sama satu kali. Maka kita dapat nombor yang baru iaitu 40.5. Jadi 40.5 kita akan bahagi 27. Seperti biasa, kita perlukan sifar
27. Jadi cikgu dah tunjuk tadi penambahan berulang untuk buat sifir dan juga tulang ikan. Jadi kalau nombor kecil, cikgu cadangkan kita buat penambahan berulang. Okey, jadi kita akan buat berapa kali 27 40. Jadi kita buat 27. Okey. 27 tambah 27, kita dapat 1454. Jadi kita akan ambil 1 kali 27. Okey, maksudnya 1 kali 27 dapat 27. Okay, sekarang kita tolakkan. Sifar tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 10. 4 jadi 3. 10 tolak 7 3. 3 tolak 2 1. Okey, kemudian kita ada titik perpuluhan dan ada 5 itu kita turunkan. Nombor sekarang ialah 135. Maka kita perlu sambung sifir 27 titik tadi supaya mendapat 135 atau hampir. Okey. Jadi kita sambung tambah 27. Kita dapat 11, 8. Kita tambah 27. Kita dapat 8, 10. Kita tambah 27. Kita dapat 15, 3, 1. Okey, ada kat sini iaitu 135, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 5 kali 27 kita dapat 1, 3, 5. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat sifar, sifar, sifar. Jadi kita terima jawapan ini iaitu 1.5 jawapannya untuk soalan J yang kita akan masukkan di dalam kotak. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan K. Cari hasil darab bagi 7.5 dan 4.08. Okey, jadi kata kunci di sini iaitu kita dikendaki mengira hasil darab. Jadi kita darab dua nombor ni. Cuma seperti biasa ini ialah nombor perpuluhan. Jadi kalau nombor perpuluhan sebaiknya kita jadikan dia nombor bulat. Okey. Okay, kita tulis dulu nombor dia iaitu 4.08. Kita akan kali 7.5. Okay. Jadi kita jadikan dia nombor bulat. Kita gerak 1, 2 dan ini 1. Jadi kita dapat nombor dia 408. Okay, sini 4.08. Kita akan darabkan dengan 75. Okay, jadi ada 2 digit, maka jawapan dia akan jadi 2 lapis. Dan akhir sekali kita dapat jawapan dia. Sekarang kita perlukan sifir 5. 8 kali 5, 40. Sifar kali 5, sifar tambah 4, 4. 4 kali 5, 20. Okey, itu sifir 5. Sekarang sifir 7. 8 kali 7, 56. Sifar kali 7, sifar tambah 5, 5. 4 kali 7, 28. Okay, sekarang kita tambahkan. Kita dapat jawapan dia. Sifar 6 tambah 4, 10. 5 tambah 1, 6. 8 tambah 2, 10. Dan 2 tambah 1, 3. Okay, ini jawapan dia dalam nombor bulat. Tadi di awal tadi kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 1, 2 dan 3. Maka titiknya ada di kat ujung ni. Dan kita pulangkan semula ke tempat asalnya iaitu 3 kali. Jadi 1, 2 dan 3. Maka kita dapat jawapannya yang terakhir iaitu 30.5.
Okey, dua sifar ini di hujung tidak dinilai, jadi kita dapat jawapan dia 30.6. Okey, kita teruskan dengan seterusnya ialah L. Hasil bahagi bagi dua nombor ialah 30.1. Jadi kita fahamkan ayat ni, diberitahu ialah hasil bahagi. Maksud hasil bahagi itu ialah jawapan. Okey, jawapan bagi hasil bahagi dua nombor ialah 30.1. Pembahagi ialah 2.8. Apakah nombor satu lagi? Okey, jadi kita cuba buat satu ayat mudah untuk kita fahamkan ayat ni. Okey, maksud dia 6 bahagi 3 bersamaan 2. Okey, ini ayat mudah. Jadi pembahagi itu ialah apa? Pembahagi itu ialah nombor 3. Maksudnya nombor di dalam ni. Okey. Di dalam ni. Kat 3 ni. Maksudnya diberitahu 2.8 tu pembahagi. Okey. Maksudnya ayatnya seperti macam ni. Kita tak tahu jawapan dia berapa dibahagi 2.8 bersamaan 30.1. Okey, maksudnya pembahagi ialah 2.8. Apakah nombor satu lagi? Jadi untuk mendapatkan nombor satu lagi ni, iaitu 6, maksudnya berapa bahagi 3 bersamaan 2. Memang kita dapat jawapan dia dari 6. Tapi kita tahu operasi sorsangan untuk ini ialah kita akan darabkan 2 dengan 3. Okey. Jadi berbalik pada soalan ini, soalan L ini untuk mendapatkan nombor di dalam kotak ni. Okey. Nombor yang kita tak ketahui. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan darabkan 30.1 dengan 2.8. Okay, cuma ini ialah nombor perpuluhan. Jadi kita perlu jadikan dahulu nombor ini kepada nombor bulat, yang mana kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke kanan satu kali, yang ini juga satu kali. Jadi kita dapat nombor bulat untuk kita darab, iaitu 301. Kita akan darabkan dengan 28. Okay, kita garis dulu. Okay, sekarang kita akan darab. Okay, jadi kita perlukan darab 8. 1 kali 8, 8. Sifar kali 8, sifar. 3 kali 8, 24. Okey, itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, sifar 2. 1 kali 2, 2. Sifar kali 2, sifar. Dan 3 kali 2, 6. Kemudian kita tambahkan. Kita akan dapat jawapannya, iaitu sini 8. Sifar tambah 2, 2. Kemudian 4. Kemudian 8. Kemudian apa kita akan buat? Kita akan kembalikan titik perpuluhan ke tempat asalnya sebanyak 2 kali. Tadi kita dah gerak 1, 2. Jadi kita gerakkan 1, 2. Okey, kita dapat titik perpuluhannya digerakkan. Dan jawapannya ialah 84.28. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan L. Okay, jadi dengan itu tamatlah sudah uji minda kita pada hari ini untuk tajuk darab dan bahagi perpuluhan bagi muka surat 99 untuk nombor 3, G hingga L. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.